So untuk hari ini kita akan teruskan kepada bab yang ke-9, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Masih lagi di bab yang sama, cuma hari ini kita akan teruskan dengan 9.3.1 lah. Okey. So bagi yang nak membuka buku teks, bolehlah buka muka surat 253. Okay, so mungkin kelas kita akan sedikit laju untuk hari ini, memberi laluan kepada mereka-mereka yang akan exam selepas ini. Okay, so sekiranya tak faham boleh bertanya terus. Okay, kita nak tengok terlebih dahulu 9.3. Apakah dia? 9.3 adalah peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, dan untuk standard pembelajarannya adalah membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Kita nak tengok terlebih dahulu apakah perbezaan dia lah. Okay, sebab mungkin sebelum ni kamu dah tengok bersandar ataupun tidak bersandar. Okay, so kali ini kita akan tengok saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. So apakah yang dimaksudkan dengan saling eksklusif dan juga tidak saling eksklusif? So apakah perbezaannya? Okay, boleh tengok di muka surat 253. Okay, kita nak tengok dekat slide cikgu ni. So apakah perbezaan dia? Okay, katakanlah kamu diberi satu gambar rajah van dekat sini. So gambar rajah van kamu ni ada set semesta, ada set ataupun peristiwa T. So kamu ada set ataupun peristiwa U dan juga set ataupun peristiwa V. So kamu ada 4 perkara dekat sini, set semesta, set T, set U dan juga set V. So dalam T kamu ada elemen dia lah, okay, iaitu 2, 4, 6 dan juga 8. So dalam U kamu ada 4, 1 dan juga 9, manakala dalam V kamu ada 1, 9, 3. So di luar daripada T, di luar daripada U, di luar daripada V kamu ada 5 dan juga 7. Masih lagi dalam set semesta. So set semesta ni adalah set yang paling luar lah ataupun yang paling besar. Okay, so tidak akan ada lagi elemen di luar daripada kotak set semesta. Paling luar seharusnya set semesta sahaja. Okay, so apakah perbezaan di antara saling eksklusif dan juga tidak saling eksklusif? Kamu boleh tengok sendiri dekat sini yang mana T dan juga V. Okay, so T, bulatan T dan juga bulatan V. So kalau cikgu boleh highlight dekat sini, so kalau kamu boleh nampak T dengan V kamu ini tidak bertindih. Okay, so bulatan T dan juga bulatan V ialah bulatan yang tidak bertindih. So apabila dia tidak bertindih ataupun kita panggil sebagai tiada persilangan, tidak bersilang. So apabila dia tidak bertindih bermaksud dia saling eksklusif. Okay, apa maksud cikgu? So bermaksud dekat sini T kamu ni dia ada elemen dia yang tersendiri dan juga V ada elemen dia yang tersendiri. Dia tidak berkongsi. Di antara T dan V kamu tidak berkongsi elemen yang sama. So apabila dia tidak berkongsi bermaksud dia tidak bertindih. So apabila dia tidak bertindih bermaksud dia adalah saling eksklusif. So cikgu harap kamu boleh nampak di antara T dan V tidak bertindih bermaksud dia adalah saling eksklusif. Manakala untuk T dan juga U, so T, kalau kamu tengok dekat sini bulatan T dan juga kotak ataupun petak U dekat sini. Okay, so di antara bulatan T dan juga petak U, kamu ada satu nombor yang bertindih iaitu nombor 4. Okay, so T kamu adalah 2, 6, 8 dan juga 4. So U kamu juga 4, 1 dan 9. So antara T dan U kamu ada nombor ataupun elemen yang dikongsi bersama, bermaksud dia adalah gambar rajah bertindih, iaitu elemen yang dikongsi bersama ialah elemen 4. Okey, nombor 4 dekat dalam ni. So dia adalah bertindih, so bermaksud dia tidak saling eksklusif. So macam itulah. Kamu boleh tengok kalau dia bertindih atau tak bertindih. Sebelum ni kamu tengok dia bersandar ataupun tidak bersandar. So bersandar atau tidak bersandar, cikgu dah cakap bila bersandar, so ada perkataan dengan pemulangan.
Okey, tanpa pemulangan. So bersandar. So kalau tidak bersandar, tanpa dengan pemulangan. So kamu tengoklah balik benda tu. Okey. So benda tu boleh jadi keliru juga. So untuk hari ni kamu akan tengok bertindih ataupun tidak bertindih. Tidak bertindih saling eksklusif. Kalau dia bertindih tidak saling eksklusif. Manakala yang terakhir U dan juga V. So kamu boleh tengok dekat sini U dan juga V kamu bertindih. Okay, so petak U iaitu 4, 1 dan 9 dan juga V iaitu 1, 9 dan juga 3 dia bertindih dan berkongsi elemen yang sama iaitu 1 dan juga 9. So kita sebut sebagai tidak saling eksklusif. So kita boleh kata sekiranya T dan juga V, okay, T dan juga V ini adalah simbol persilangan. Okay, so ini adalah simbol persilangan. Okey, ataupun simbol sama dekat sini. So T dengan V kamu ni kalau ikutkan T dan juga V kamu ini, kalau kita mencari apakah yang sama di antara T dan juga V, dia adalah set kosong. Okey, bermaksud tiada elemen. So ini adalah simbol set kosong ataupun kita sebut sebagai tiada elemen, tiada jawapan. Sebab memang betul pun di antara T dan juga V, dia memang tidak bertindih. Walaupun kita sibuk nak mencari pertindihan dia yang sama, so T dengan V kamu ni tidak bertindih, bermaksud dia tiada jawapan lah. Barulah kita sebut sebagai saling eksklusif. Okey, so kalau dia tidak bertindih, saling eksklusif. Bertindih, tidak saling eksklusif. So cikgu harap bolehlah kamu faham daripada gambar dan juga perkataan dekat sini. Kalau kita nak tengok kepada contoh yang keenam, contoh ke-6 kamu di muka surat 254. Okay. So kalau tak faham boleh tanya terus. Kita nak tengok seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara awak. Diberi kepada kamu A adalah pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. So B adalah pekerja yang perlu membayar cukai pendapatan. Dan C adalah pekerja pergi bekerja menaiki kereta. Okey, so kamu ada 3 peristiwa dekat sini. Okey, diberi A adalah pekerja yang gaji kurang 2,500. So B pekerja yang perlu membayar cukai. C adalah pekerja yang pergi menaiki kereta. Okey, so apakah yang kita nak cari dekat sini? Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut adalah peristiwa saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. So cikgu dah kata saling eksklusif dia seharusnya tidak bertindih ataupun tidak berkongsi. So kalau tidak saling eksklusif bermaksud ada benda yang dia kongsi bersama. So kalau kamu tengok A dan juga B, so A kamu adalah gaji kurang 2,500 dan B adalah perlu bayar cukai pendapatan. So kamu kena tahu bahawa macam mana nak kira lah. Okey, sebab dekat sini dia ada bagi sedikit info dalam buku teks kamu tu ada dalam zon informasi dekat tepi tu. Muka surat 254. Dia menyatakan dekat situ mulai 2015, individu yang mempunyai pendapatan gaji tahunan melebihi 34,000 perlu daftar fail cukai pendapatan. Okey, so apa kaitannya di antara A dan juga B? Okey, kalau kamu tengok A dekat sini, kurang 2,500 gaji dia. So B adalah perlu membayar cukai pendapatan. So apa kaitannya? Kita tengoklah yang A dengan B ni dia berkongsi benda yang sama ataupun tidak. Ataupun A dengan B ni dia adalah bertindih ataupun tidak. Sebab kita nak tengok dia saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. So kita perlu keluarkan kalkulator sedikit. Okey, so untuk A adalah gaji kurang. Ini biasanya gaji dalam bentuk bulanan lah. Okay. So kita nak cari setahun, gaji sebulan 2,500. Dia kata kurang daripada 2,500. So kita darablah dengan 12 untuk gaji setahun. So setahun gaji pekerja A ni adalah 30,000. Okay. So untuk setahun adalah 30,000. So kalau B ni dia perlu bayar cukai pendapatan sekiranya dia adalah gaji tahunan melebihi 34,000. So gaji untuk A jumlah untuk setahun 30,000. So kalau nak kena bayar cukai apabila dia perlu bergaji lebih daripada 34,000. So bermaksud kalau kamu tengok dekat sini A kamu 30,000
B kamu ini cukai pendapatan yang perlu lebih 34,000. So kita boleh kata A dan B kamu ini tidak berkongsi benda yang sama, so dia adalah saling eksklusif. Ialah memang tidak berkongsi benda yang sama sebab A gaji baru total setahun 30,000, manakala B kalau nak buka fail cukai pendapatan dia perlu bergaji 34,000 dan ke atas. So A 30,000, B 34,000, so tidak bertindih, tidak berkongsi benda yang sama, dia adalah saling eksklusif. Okey, so itulah dia. Manakala untuk B, so B kamu adalah A bergaji kurang daripada 2,500 dan C kamu dia pergi kerja naik kereta. So kalau ikutkan gaji kurang daripada 2,500 dan juga pergi bekerja dengan menaiki kereta. So kita boleh kata yang pekerja gaji kurang 2,500 masih lagi boleh pergi kerja menaiki kereta. Sebab dia masih mampu untuk bayar bulanan untuk kereta. So bermaksud A dengan C kamu ni boleh berlaku serentak. Okay, so A kamu 2,500, C kamu pergi kerja naik kereta, so masih lagi orang kata logik lah. Okay, walaupun mungkin dia pergi kerja, mungkin gaji kurang 2,500 tapi dia masih lagi boleh pergi kerja naik kereta. So bermaksud A dengan C kamu ini akan bertindih. So apabila bertindih bermaksud dia adalah tidak saling eksklusif. So dia macam tu. Manakala B dan juga C juga samalah. Okey, so dia perlu bayar cukai, dalam masa yang sama dia pergi kerja naik kereta. So dua-dua ni benda yang logik, dia adalah saling berkaitan, boleh berlaku pertindihan pada gambar. Okey, so kita sebut sebagai tidak saling eksklusif. Okey, so untuk contoh yang lebih faham ataupun mungkin kamu nak mungkin contoh ni tak berapa faham, so bolehlah kamu rujuk dalam buku teks kamu sendiri, muka surat 254, ataupun mungkin kamu kena buat praktis sendiri 9.3a, barulah kamu boleh faham. Okay, so di sini cikgu sediakanlah latihan praktis sendiri 9.3a, muka surat 254. Untuk nombor 1, so kamu cubalah huraikan sendiri. P kamu mendapat peristiwa lebih besar daripada 4. Okay, so kamu ada dadu dekat sini. So lebih besar daripada 4, seharusnya P kamu ialah 5 dan juga 6 lah. Okay. So Q kamu peristiwa mendapat nombor genap. Seharusnya Q nombor genap dalam dadu 2, 4 dan juga 6. So R kamu mendapat kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna ialah 1 kuasa 2, 2. So 2 kuasa 2, 4. So 3 kuasa 2 dah 9. So tiada dadu sehingga nombor 9. So untuk R kamu seharusnya 2 dan juga 4 sahaja. Okay, so nanti kamu tengoklah di antara P cikgu dah kata P kamu seharusnya 5 dan juga 6. Dan Q kamu adalah 4, 2, 4 dan 6. So ada tak yang nombor dikongsi bersama? Kalau ada nombor yang dikongsi bersama, itu adalah tidak saling eksklusif lah. So dia macam tu. So habis untuk 9.3.1. Okay, so terima kasih. Link kehadiran telah pun dikongsi di dalam in-call message. So type lah terlebih dahulu. Sekiranya mungkin tak boleh nak fokus untuk hari ni, okay, nanti cikgu akan upload semula di dalam YouTube, so kamu tengoklah semula. Okay, 9.3.2 tadi kamu dah tengok saling eksklusif dan juga tidak saling eksklusif. Perbezaan dia, so kali ni kita nak tengok mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Senang kamu nak ingat eksklusif ni hanya kamu sahaja yang memiliki. So dia macam tu. Eksklusif kan, barang eksklusif. Mungkin kamu eksklusif bermaksud kamu sendiri yang ada benda tu, orang lain tak ada. Bermaksud kamu tidak berkongsi lah. So saling eksklusif, masing-masing ada barang yang orang lain tak ada. Itulah yang kita panggil sebagai eksklusif. So tidak saling eksklusif bermaksud kamu berkongsi benda yang sama. Okey, so rumus penambahan kebarangkalian untuk yang ini dia ada di muka surat
256. Okey, rumus penambahan kebarangkalian ni ada di muka surat 256. Kamu boleh tengok dekat sini Cikgu dah cakap tadi, tidak saling eksklusif. Seharusnya dia adalah gambar yang bertindih. Itulah yang kita panggil sebagai tidak saling eksklusif. So, untuk tidak saling eksklusif, dia ada rumus yang tersendiri. Begitu juga dengan saling eksklusif. Dia adalah gambar yang tidak bertindih. So, dia ada rumus yang tersendiri. Okay, so cikgu harap kamu boleh beza di antara tidak saling eksklusif, gambar yang bertindih, dan juga saling eksklusif, gambar yang tidak bertindih ataupun tidak bersilang. Kamu ada simbol huruf U dekat sini dan kamu ada simbol seperti huruf N dekat sini. So, kamu kena tahu bahawa apakah dua simbol itu. So, kalaulah simbol kamu seperti huruf N dekat sini, okey, ataupun kita panggil sebagai U terbalik, so itu adalah simbol bagi perkataan dan. Manakala sekiranya kamu ada simbol U dekat sini ataupun U, bentuk U yang asal, so itu adalah simbol bagi perkataan atau. So A dan B kita tulis sebagai A bersilang B, A atau B, A kesatuan B. So ini dua simbol. Simbol ni kamu dah tengok di dalam bab yang keempat di bawah tajuk operasi set. Okey, so guna lagi sekali simbol ni. Okey, so cikgu harap kamu jelas di antara dua benda ni. So kita ada rumus tidak saling eksklusif dan juga rumus saling eksklusif. So kita nak tengok contoh yang ketujuh muka surat 257. Mungkin sedikit laju cikgu untuk hari ini. So gambar rajah Venn menunjukkan hubungan antara set semesta A, B dan C. So ada gambar dekat sini. Okay, so contoh dekat sini cikgu harap kamu boleh tengok daripada buku teks pun boleh, 257. So kamu diberi gambar rajah Venn. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. So ini adalah simbol set semesta. Satu nombor dipilih daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Tugas kamu adalah untuk mengesahkan rumus yang penambahan yang telah dia bagi tadi. Okay, so untuk A mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. B mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. So apa yang kita nak buat? Kita nak sahkan rumus tadi melalui penyelesaian jawapan. Mendapat satu nombor genap ataupun nombor gandaan 5. Gambar kamu masih lagi gambar yang sama. Kamu ada peristiwa memilih nombor genap dan juga peristiwa memilih gandaan 5. So kita boleh tulis macam ni. Peristiwa genap atau penggunaan perkataan atau dekat sini. Peristiwa genap atau gandaan 5. Gandaan 5 ataupun kita panggil sebagai sifir 5. So gandaan ini adalah sifir. So peristiwa genap ataupun gandaan 5 kita boleh ringkaskan kepada peristiwa genap simbol atau. So simbol atau ni daripada sini ni simbol atau dekat sini. Perkataan atau, so kita akan guna simbol U dekat sini. So itu yang cikgu tukar daripada atau menjadi simbol U. Kemudian kita tengoklah genap. Genap kamu nombor yang ada genap adalah 2, 4, 6, 8 yang mana dia berada di dalam bulatan A. Okay, nombor-nombor genap kamu berada di dalam bulatan A. Untuk genap dekat sini, bulatan A. Manakala untuk gandaan 5, sifir 5. Sifir 5 seharusnya start dengan nombor 5 lah. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. So gandaan 5 kamu berada di dalam, sifir 5 kamu berada di dalam B. Okay, so boleh kamu tengok So P genap, so genap kamu berada di dalam A, manakala gandaan 5 berada di dalam B. So kalau kamu tengok secara zahirnya dua gambar ini tidak bertindih. Bulatan A dan juga bulatan B kamu tidak bertindih. Apabila tidak bertindih, kita tulis macam ni dulu. So genap kamu ialah A, so gandaan 5 kamu ialah B dekat sini. So apabila tidak bertindih, kita gunalah rumus
tidak bertindih, ataupun kamu boleh guna kaedah ini terlebih dahulu. Kita mencari bilangan A kesatuan B, ataupun simbol ini cikgu tafsirkan sebagai simbol semua. A semua B. So A semua B dekat sini kamu ada semualah. Kita nak ambil semua A dan juga semua B. So semua A dan semua B bilangan dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So bilangan untuk semua A dan juga semua B ialah 5. So di atas kamu ini ialah 5. So NS, S di bawah ini adalah jumlah ruang sampel. So ruang sampel kamu daripada nombor 1 sampai nombor 9. Bermaksud ada 9 lah bawah ni. So atas ni tadi ada 5, bawah ini ada 9. So kita sebut sebagai 5/9. Kamu boleh nampak dekat sini. Terima kasih kepada Kak Syami. Okay, so 5/9 dekat sini, mana datang 5? 5 ini daripada atas, daripada mana atas ini? A kesatuan B, ataupun kita sebut sebagai A semua B. So semua A dan juga semua B, so ada 5 nombor di dalam, 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5. Perlah dengan 9. Keseluruhan bilangan elemen di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita sebut sebagai 5/9. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.